Assalamualaikum diucapkan kepada Tuan IR Zaili kerana sudi dan ribuan terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Sebelum kami memulakan sesi temu bual ini, kami akan menerangkan sedikit tentang tugasan kami. Tugasan ini ialah dari kawasan atribut kerajaan keadaan UHMT 101 ialah untuk mencari ikon yang terdiri daripada usahawan atau jurutera yang berjaya di Malaysia. Oleh itu kami telah memilih Tuan sebagai ikon kami. Saya mempersilakan Saudara Hafizah untuk memulakan sesi temu bual ini. Sekian, terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Tuan dan kepada kumpulan saya juga. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada Tuan Zaili kerana sudi meluangkan masa. Walaupun kami faham dengan kekangan masa Tuan busy jadual. Itu kami ucapkan terima kasih. And sebelum kami start temu bual ini, saya sebagai wakil kumpulan ingin ucapkan tahniah atas pelantikan Tuan sebagai Ketua Pengarah Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKPP pada baru-baru ini. Dan tadi pun Tuan ada cakap Tuan ada terima anugerah daripada Malaysia Society for Occupational Safety and Health. Mungkin selepas ini Tuan boleh kongsikan bersama kami. Tuan dah bersedia? Saya dah sedia dah. Okay. Okay, so Tuan boleh kongsi sedikit tentang profil Tuan, mungkin boleh berkongsi dari segi latar belakang pendidikan dan sebagainya. Okay, sebenarnya saya ni pun dah dalam perkhidmatan awam pun dah melebihi 34 tahun dah. Okay, saya bersama dengan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Peringkat awal dulu saya bersama jabatan, dia panggil Jabatan Kilang dan Jentera. Atau in short tu dipanggil JKJ, Jabatan Kilang dan Jentera. Saya bersama jabatan ini pada tahun 1986. Bulan Februari 1986 dan sepanjang bersama jabatan ini kita menjalani beberapa revolusi lah. Maknanya daripada Jabatan Kilang dan Jentera dan bila mana kita mengupasakan pada ketika itu, pada awal tu saya bersama jabatan kita mengupasakan Akta Kilang dan Jentera 1967 dan beberapa peraturan subsidiary buat akta tersebut. Kemudian pada tahun 1994 bila mana jabatan mengupasakan akta baru, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. So jabatan pun kita berubah nama lah pada Jabatan Kilang dan Jentera pada Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Ini selari dengan akta yang kita kuasakan, yang kita panggil nama yang kita panggil tadi tu Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. So bermula dari situlah maknanya kita ada dua akta yang di sama-sama jabatan ini daripada Kilang dan Jentera pada Jabatan Keselamatan, jabatan yang sama tapi kita berubah secara dinamik sesuai dengan penguasaan akta yang kita laksanakan. Dan sebenarnya kalau dari segi yang kata saya bersama-sama jabatan ini, ketika selepas saya graduate ataupun saya menghabiskan menamakan pelajaran saya di Universiti Teknologi Malaysia pada ketika itu di Jalan Geni lah, di Jalan Geni ketika itu. Dan Alhamdulillah bila mana saya graduate pertama tahun 6 tu rezeki saya ada rezeki dan ketika itu saya ditawarkan untuk berkhidmat di Jabatan Kilang dan Jentera lah. So sejak pada tempoh itu, so saya dah bergerak banyak tempat lah sebenarnya daripada peringkat awal pendapatan saya itu di bahagian reka bentuk. Bahagian pusat reka bentuk, saya berkhidmat di pejabat negeri. Pejabat negeri pun dah banyak. Sebenarnya pejabat negeri pertama pejabat negeri yang boleh pindah tu di ketika itu pada tahun 1991 saya pindah ke Jabatan Kilang dan Jentera Selangor wilayah Persekutuan. Masa itu di Bangun Tomah Haji. Masa itu wilayah dan juga Selangor kita masih lagi kita satukan tak ada pecah-pecah inilah. Pecah ini Selangor satu state, wilayah satu state lah. Jadi saya ketika itu dipindahkan yang pertama dipindahkan ke pejabat negeri di ketika itu Jabatan Kilang dan Jentera Selangor dan wilayah Kuala Lumpur. Lepas tu saya dipindahkan ke Terengganu pada tahun 1991 sebagai pengarah JKK ketika itu sebagai pengarah Kilang dan Jentera ketika itu maksudnya tahun 1991.
Tugasan kami dari kos atribut kejayaan graduan UHMT 1012 iaitu mencari 3 ikon usahawan dan jurutera, dan kami lebih mencari kepada alumni UTM sendiri, dan kami memilih Tuan sebagai salah seorang ikon kami. Seterusnya, sesi soal jawab ini akan dikendalikan oleh Ain Ashike. Dipersilakan Ain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain Ashikin. Hari ini saya akan menjadi penemu bual untuk menanya soalan. Tuan dah sedia untuk soalan? Dah. Okey, soalan pertama. Bolehkah Tuan menceritakan sedikit mengenai latar belakang Tuan? Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Nur Ain Ashikin sebagai wakil yang menghubungi saya untuk sesi interview pada hari ini. Okey, terlebih dahulu saya ingin mohon maaf sebab hari itu saya tak dapat ada sedikit kekangan untuk buat sesi interview ini bersama dengan anda semua. Saya mohon maaf banyak dan alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa juga Okey, dan perkara yang keduanya insya-Allah saya telah akan cuba memberikan respon yang sebaik mungkin dan moga-moga you all dapatlah buat pembentaran yang terbaik dan nanti dapat buat assignment yang terbaik InsyaAllah. So, saya dah baca lah semua soalan yang diberikan by WhatsApp hari itu. Okay, dan saya kira hampir sama lah dengan soalan saya kira sama lah kot dengan soalan yang grup yang lepas itu dia saya tanya sikit balik. Is it okay untuk you all temu buat orang yang sama? Nanti kan orang cakap tiru jawapan kan. So kalau you all okay, then okay lah, saya proceed lah. Okay, so berkaitan dengan soalan pertama pertama ceritakan sedikit pasal diri saya Okay. Saya Ruzimi bin Muhammad alias Mahmud. Itu nama penuh saya, Ruzimi bin Muhammad alias Mahmud. Saya asal Kota Baru, Kelantan, tapi dah berhijrah di Johor Bahru pada 2007 sehingga sekarang. So basically dalam 13 tahun juga lah, 34 tahun juga. Saya anak bongsu daripada 10 adik-beradik. Anak bongsu daripada 10 adik-beradik dan mungkin saya tak tahu sama ada you all tahu atau tidak, saya adalah OKU. Okay, saya ada OKU. So ini tangan saya nama alhamdulillah. Okay, kaki tangan je lah. Okay, so kaki tak boleh nak angkat. Kaki pun sama. Kaki pun saya tak kaki sampai peha saja, kedua-dua belah kaki. Dan alhamdulillah saya alumni UTM bermula daripada zaman diploma. Pada zaman diploma pada tahun 2003 dalam bidang sains komputer multimedia. Kemudian saya sambung degree di UTM Skudai pada pengurusan sistem maklumat, sambung buat dalam bidang keusahawanan dan maklumat, dan juga sampai PhD lah dalam bidang komputer. Itu adalah sebuah sedikit mengenai diri saya. Umur 35 tahun. Okay, 35 tahun. Saya lahir pada 1 Disember 1985. Okay. Ini rekod ke? Rekod. Boleh tak ada masalah. Itulah saya pun baru nak cadangkan supaya kita orang rekod. Nanti kan tak dapat nak tulis ke apa ke, better rekod lah. Rekod sebagai bukti untuk lecturer nanti. Ya. Okay, seterusnya soalan kedua. Bolehkah Tuan ceritakan sedikit kisah Tuan sebelum penglibatan sebagai ahli perniagaan? Maksudnya semasa zaman universiti tu macam mana? Okay. Assalamualaikum. Selamat datang diucapkan kepada tetamu kita hari ini iaitu IR Muhammad Syamsul Izwan bin Muhammad Sharifuddin. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa Tuan bersama kami berlima, iaitu pelajar tahun 1 UTM Skudai. Saya Nazira Atira sebagai moderator temu duka kali ini.
Sebelum memulakan sesi soal jawab, saya ingin memberitahu sedikit tentang tugasan kami. Tugasan ini dari kos Atribut Kejayaan Graduan, iaitu mencari 3 ikon usahawan ataupun jurutera yang berjaya di Malaysia. Dan kami telah sepakat untuk memilih Tuan sebagai salah seorang jurutera kami. Seterusnya, sesi soal jawab itu akan dikendalikan oleh Nabila Fatih. Latar belakang saya, very brief background lah. So, nama saya Muhammad Syamsul Izzuan. Saya berumur 42 tahun. And then, sekarang saya menjawat jawatan di beberapa companies lah. For example, Principal Engineer dekat Kejuruteraan Izzat Niaga. And then, saya ada 2 company servicing lain, iaitu SNS Infinite Solution dengan VA Power, Senang Berhad. Dan satu lagi adalah Danis Engineering Services. So total saya running dalam 4 companies untuk bahagian maintenance, servicing and testing for the electrical equipments. And then saya merupakan lulusan diploma UTM Jalan Semarak tahun 1996 hingga 1999. And then saya kerja di Unisem Semiconductor di Ipoh, Perak, Simpang Pulau Ipoh. And then 1 year after that, saya sambung belajar di UITM Shah Alam untuk degree dalam Electrical Engineering Majoring in Power System. Apabila saya tamat degree holder tahun 2003, saya bekerja dekat few companies lah. Satu is dekat MMC, Multimedia Super Corridor. And then saya masuk ke Malakau Corporation Berhad, iaitu Malakau ni adalah satu IPP, Independent Power Producer in Malaysia lah. 14 ke 15 tahun lah lebih kurang. Dan alhamdulillah dekat Malakau tu saya dah dapat peluang lah pergi ke negara luar lah, dekat 20 hingga 25 negara luar lah. Saya pergi ke sana untuk bekerja, kebanyakan untuk bekerja lah, untuk Europe, Australia, Middle East, and then Asia. Alhamdulillah saya dapat pergilah. And then after 14 hingga 15 tahun tu saya berhenti, and then saya join company Izzat Niaga ni, and then saya buka lagi 3 company untuk membuat servicing dengan maintenance. So sepanjang kerjaya saya ni saya telah menduduki peperiksaan satu untuk professional engineer dekat BEM, Board of Engineer Malaysia. And then saya juga merupakan Asian Chartered Professional Engineer bahagian Asia. Okay. And then untuk kompetensi saya merupakan 33 kV Servicing Engineer dan juga 275 kV Competent Engineer dengan Suruhanjaya Tenaga ataupun EC, Energy Commission of Malaysia. Saya berasal daripada keluarga B40, bottom 40. Okay. So masa saya kecil-kecil dulu, tak ada orang guide saya untuk dapatkan perjalanan macam ni. Okay. So ayah saya pesara kerajaan, kerja jawatan rendah di kerajaan, ibu saya suri rumah. So ini nak cakap macam mana saya punya aim tu, saya merupakan seorang pemain bola sepak lah. Okay. So bila saya masuk Form 1, saya ada melakukan pemilihan, ada satu pemilihan untuk majlis sekolah Majlis Tunas Cemerlang tu. Masa tu tahun 1990. Okay, masa tu saya Form 1. And then bila saya masuk, saya jalani pemilihan bola sepak tu, saya berjaya, dia tempatkan saya kat satu pusat. Okay, dekat pusat tu lah kita duduk asrama, kita kena ada disiplin. Okay, so Form 1 saya dah masuk asrama untuk bermain bola dan juga belajar sekolah menengah teknik, science stream, and then saya ambil electrical. Tapi kalau you tanya saya kenapa saya ambil electrical, masa tu pun tak tahu. Tak tahu. Tapi itu mungkin Allah memudahkan saya untuk pergi ke perjalanan tu lah. So bila saya dah masuk sekolah menengah teknik, saya pun teruskan kerjaya bola saya, and then saya belajar, and then lepas SPM tu saya masuk diploma dekat UTM. Saya continue lah, dari situ saya continue untuk yang kejuruteraan elektrik ni. Okay, and then habis diploma saya bekerja kejap, and then saya sambung belajar. Tapi saya punya target
bila habis belajar degree tu, and then saya kerja dekat Malakoff